主内，亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, 我们感谢上帝，我们进入这个今年的4月份。 kita bersyukur kepada Tuhan memasuki minggu pertama bulan April tahun 2025. 按照教会的年历，我们今天是进入大斋节第5个礼拜。 Dan sesuai kalender gerejawi, kita hari ini memasuki Lent ke-5. 我们要思想一个题目，就是带给我们医治的悔改。 Kita akan membahas satu tema penyesalan yang menyembuhkan. 我们还没有读上帝的话语之前，我们做一个祷告。 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Tuhan, Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. 我们已经来到你的面前， Kami sudah datang ke hadapan-Mu. 我们敬拜你， Kami mau menyembah Engkau, 我们赞美你的名。 mau memuji nama-Mu. 现在我们要听上帝的话语， Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara firman-Mu. 求上帝高莫帮助你2位仆人， Tuhan, Engkau tolong dan urapi kedua hamba-Mu ini. 也帮助高莫每位听到的弟兄姐妹们。 Juga menolong mengurapi setiap jemaat yang mendengarkannya. 求上帝向我们说话， Tuhan, bersabdalah kepada kami. 我们的心已经预备好。 Karena hati kami sudah siap menerimanya. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Berdoa bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 请弟兄姐妹们翻开路加福音第15章第17到20节。 Mari kita membuka Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20. 路加福音第15章17到20节。 Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20. 这一段经文的背景就是主耶稣所讲的比喻。 Di dalam bagian firman ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan 就是讲到浪子回头的浪子回家的比喻。 tentang anak yang terhilang. 我读给弟兄姐妹们听，路加福音15章第17到20节，他就是这个浪子醒悟过来，就说：“我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。”于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。 Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. 我们读经到这里。 Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. 各位亲爱的弟兄姐妹们，1995年就是30年前， Bapak Ibu Saudara terkasih, 30 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1995, 我从新加坡神学院毕业， saya lulus dari Singapore Bible College 就回到我的母教会，就是坤甸那边侍奉 dan。saya kembali ke Pontianak melayani di gereja asal saya di Pontianak. 6年以后， 6 tahun kemudian, 2001年， pada tahun 2001, 我有机会回到我的母校那边、母院那边进修。 saya memiliki kesempatan untuk kembali ke alma mater saya untuk melanjutkan studi yaitu di SBC. 但是这一次的学习不成功， Tetapi kali kedua itu saya tidak berhasil untuk kuliah. 读到一半，我必须结束这个学习就没有毕业。 Dan di pertengahan kuliah ini saya harus menghentikan kuliah saya karena saya harus kembali ke Indonesia. 原因就是我的分数不够。 Saya tidak lulus karena nilai saya tidak cukup. 当时用自己的感觉，就是主观性来讲， Pada saat itu dengan pandangan diri saya yang subjektif,
我觉得这个学校对我不公平， Saya merasa sekolah ini sudah tidak adil memperlakukan saya. 做错的是我的老师， Yang salah adalah menurut saya guru-guru saya. 但是要担当这个错误是我， Tetapi yang harus menanggung beban kesalahan ini adalah saya sendiri. 所以我就向这个学院抗议。 Dan saya pun memprotes kepada SBC. 但是最后我还是要结束，我要回到印尼。 Tetapi akhirnya tidak ada hasil, saya harus terpaksa kembali ke Indonesia. 当然，当时我对这个学校就是新加坡神学院非常的生气。 Tentu saja pada saat itu saya merasa sangat marah terhadap SBC yang memperlakukan saya demikian. 我记得我离开这个学院那一天， Dan saya ingat ketika hari saya meninggalkan SBC, 我对自己说， saya berkata kepada diri saya sendiri, 我总不会回到这个学院， saya tidak akan kembali lagi ke SBC. 我不要把我的脚踏进这个学院。 Tidak akan lagi saya injakan kaki saya ke SBC. 其实这个是我的母校母院， Padahal itu adalah alma mater saya. 所以我回到印尼， Dan saya pun kembali ke Indonesia. 受到很大的压力， Mendapat stres yang berat. 加上我学业失败带给我的很大的羞耻， Saya merasa malu karena merasa gagal dalam studi tersebut. 所以这个压力就变成我心里一个苦度， Dan tekanan-tekanan stres ini membuat hati saya dipenuhi dengan kepahitan. 有一个很大的苦度， Ada sebuah kepahitan yang besar. 在无知无觉当中， Tanpa sadar, 这个苦度使我与别人的关系变成被破 tanpa 坏。 saya sadari, kepahitan ini membuat hubungan relasi saya dengan orang lain menjadi rusak. 我跟我的家人的关系变成不好， Dan relasi hubungan saya dengan anggota keluarga saya pun menjadi tidak baik. 跟教会的弟兄姐妹们的关系也是不好。 Terhadap sesama jemaat ataupun rekan sepelayanan, hubungan saya pun menjadi tidak baik. 但是感谢上帝， Tapi bersyukur kepada Tuhan. 当我越来越惨的时候， Ketika semakin saya jatuh ke dalam penderitaan ini, 上帝的恩典令到我， anugerah Tuhan diberikan lagi kepada 使我 saya. 醒悟过来。 Dan saya menjadi sadar, 假如我继续活在这个苦度里面， seandainya saat itu saya terus-menerus hidup di dalam kepahitan 我 itu, 不单单会破坏我自己， tidak hanya saya merusak diri saya sendiri, 也是影响我的侍奉， tetapi juga akan mempengaruhi pelayanan saya. 也是能够伤害我周围的人。 Dan juga akan melukai sesama orang di sekitar saya. 所以我知道我唯一的解决是什么， Dan saya tahu ada sebuah penyelesaian, 就是愿意赦免， yaitu saya ingin harus mengampuni. 愿意饶恕我所谓的新加坡神学院对我不公平的学院 Dan。saya harus mengampuni SBC yang menurut saya mereka tidak memperlakukan saya dengan adil. 其实他们没有做错事情， Padahal mereka tidak melakukan sesuatu apapun yang salah. 但是因为我自己的感觉，我觉得他们不对。 Tapi karena itu perasaan subjektif saya merasa mereka tidak benar. 我知道我要赦免， Saya tahu saya harus mengampuni, 但是不容易。 tetapi itu tidak gampang. 透过很久的挣扎， Melalui pergumulan yang lama, 透过家人的帮助， melalui pertolongan dari keluarga, 最主要是透过上帝的恩典。 terutama karena kasih anugerah Allah. 有一天我回到新加坡， Suatu hari saya memiliki kesempatan kembali ke Singapura. 其实这个事情以后我有几次回到新加坡， Sebenarnya setelah saya mengambil tekad tidak mau kembali ke SBC, ada beberapa kali saya kembali ke Singapura. 但是我不要去这个 Tapi 学 pada saat 院。 itu beberapa kali saya tidak ingin menginjakkan 有一 kaki 次 ke 在 SBC. 有一次在学院的面前， Suatu hari sudah di depan gerbang SBC, 但是我不肯进去。 tapi saya tidak mau masuk ke dalamnya. 所以这一次我强迫自己， Tapi kali itu saya memaksa diri saya sendiri. 我必定进到这个神学 Saya 院， harus masuk ke dalam SBC 所以我就进去。 dan saya pun masuk ke dalamnya. 我一进到这个学院的时 Begitu 候， saya masuk ke dalam SBC, 很奇妙的，我的心得到很大的释放。 sungguh ajaib, hati saya merasa sebuah kelepasan yang besar. 其实进到学院见到老师们， Apalagi setelah masuk ke SBC menemui dosen-dosen 他们用很热情，还有很喜欢的迎接我。 dengan rasa hangat dan penuh sukacita mereka menyambut saya kembali 他们不知道我对他们生气。 karena mereka tidak tahu saya sebenarnya sedang marah terhadap mereka. 其实这个给我们一个很重要的功课。 Dan ini memberikan sebuah pengajaran penting kepada kita semua. 当我们恨一个人的时候， Ketika kita membenci seseorang, 其实没有什么用。 tidak ada gunanya. 有人说我们恨别人，就是好像我们吃毒药，希望我们所恨的人面对死亡。 Sebenarnya ada orang yang mengatakan kalau kita membenci seseorang,
bagaikan perumpamaan kita meminum racun, tetapi mengharapkan orang itu yang kita benci menerima akibatnya. 所以我看到老师们用热情还有欢喜的心迎接我的时候， Ketika saya melihat guru-guru, dosen-dosen menyambut dengan penuh sukacita dan rasa kehangatan, 我就开始打开我的心， saya pun membuka hati saya. 开始饶恕他们。 Saya langsung mengampuni mereka. 最后，透过上帝的恩典， Dan terakhir melalui pertolongan anugerah 我 Tuhan, 能够除掉心里的苦毒。 saya bisa menghilangkan rasa kepahitan dalam diri saya. 我跟新加坡神学院的关系就搞好了。 Dan hubungan saya setelah itu dengan SBC menjadi baik kembali. 感谢主，前几年我还回去新加坡神学院进修。 Puji Tuhan, beberapa tahun lalu saya kembali melanjutkan studi ke SBC. 2年前，2023年，我从那边再一次毕业。 Dan 2023 saya kembali ke sana dan lulus dari sana. 我的孩子也是得到上帝的呼召， Dan anak saya juga mendapat panggilan dari 现 Tuhan. 在也是在新加坡神学院 Dan saat 念书。 ini dia sedang melanjutkan kuliah di SBC. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 我以上的经验就是反映出今天世界上很多人的经验。 pengalaman saya yang saya sebutkan tadi merefleksikan banyak pengalaman kita semua orang di dunia ini dan kita semua, 包括在座的弟兄姐妹们， termasuk kita-kita dan yang duduk di sini. 我们看到许多人活在一个心中苦毒的人， Banyak sekali kita melihat ada orang yang hidup di dalam kepahitan. 心里有仇恨，心里有愤怒， Di dalam hatinya ada kemarahan, ada kepahitan, ada dendam. 不愿意赦免，不愿意饶恕。 Tidak mau mengampuni, tidak mau mengampuni orang lain. 其实，当我们活在这个心中苦毒的时候， Sebenarnya ketika kita hidup di dalam kepahitan, 不单单我们自己受到破坏， bukan hanya diri sendiri yang akan dirusak, 也是能够破坏我们的关系， itu akan juga merusak relasi dengan sesama, 破坏我们周围的人。 dengan orang-orang di sekitar kita. 其实，上帝拯救我们， Ketika padahal Tuhan sudah menyelamatkan kita, 是要我们成为多人的祝福， adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, 使我们能够荣耀上帝的名。 agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. 但是，假如我们活在苦度里面， Tetapi seandainya kita tetap hidup di dalam kepahitan, 我们不单单不能成为多人祝福的一个人， kita tidak hanya tidak bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, 我们也是成为多人的什么问题的原因。 dan kita menjadi masalah kepada orang lain. 有人说，这个苦度就是好像一只很尖的角， Ada orang menggambarkan bahwa kepahitan itu bagaikan sebuah tanduk yang tajam. 这一只很尖的角到处会伤害别人。 Tanduk yang tajam itu sampai kemana-mana tetap akan melukai orang. 所以，当我们愿意饶恕的时候， Ketika kita mau mengampuni, 就能够把这一只很尖的角脱去。 kita baru bisa melepaskan tanduk tajam di dalam diri kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 我们今天所念的经文，其实也是教导同样的真理， sebenarnya yang kita bacakan hari ini juga mengajarkan pengajaran yang sama, 但是它的应用是比较广的层面。 tetapi daya dan dimensinya lebih luas. 透过一个比喻， Melalui sebuah perumpamaan, 主耶稣教导一个真理： Tuhan Yesus mengajarkan satu kebenaran. 我们世界上的人有罪， Setiap orang di dunia mempunyai dosa. 我们最唯一的方法解决就是透过悔改。 Melalui pertobatanlah hanya satu-satunya itu cara untuk kita lepas daripada dosa. 假如一个人犯罪， Kalau seseorang berdosa, 他不愿意承认他的罪， dia tidak mau mengakui dosanya 也不愿意悔改， dan tidak mau bertobat, 他永远在生活里面得不到真正的满足， dia pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam 他 kehidupannya. 也是不得到生活里面的释放， Dan dia tidak akan mendapatkan pelepasan daripada kehidupan ini. 不能够过着一个荣升益人的生活。 Dan tidak bisa menghidupi kemuliaan bagi Tuhan. 其实这个故事含有三个大阶段。 Sebenarnya perumpamaan anak yang terhilang ini mempunyai 3 bagian besar. 第一就是讲到罪恶的危险 Yang 性， pertama
menggambarkan bahaya dosa. 第二段就是讲到我们人悔改，从罪恶里面悔改， Yang kedua menggambarkan pertobatan, titik balik dari dosa kita. 就是我们的转折点。我们悔改，我们就回到上帝的面前。 Kita mengambil sebuah keputusan, jalan balik, titik balik untuk kembali kepada Tuhan. 第三段就是讲到上帝的恩典， Yang ketiga menceritakan anugerah Allah. 上帝的恩典比我们的罪更大。 Anugerah Allah lebih besar daripada 上 dosa-dosa 帝的恩 kita. 典不单单赦免我们的罪， Bukan hanya bisa mengampuni dosa 也 kita, 是使罪人能够在生活里面得到回复。 dan orang-orang berdosa melalui anugerah Allah akan dipulihkan. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 在第一段里面，我们学习到， di bagian pertama kita pelajari 就是这个一家人有2个孩子，这个小孩子就求他的父亲把他的家产分给他。 di dalam perumpamaan ini kita ketahui bahwa keluarga yang kaya raya mempunyai 2 anak. Anak bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta warisan bagian dia. 他得到很多钱，很大的财产， Dia memperoleh banyak harta dan warisan yang dibagikan bapaknya. 他就去到很远很远的地方， Dia pun pergi ke negara yang jauh. 他在那边浪费他的钱 Di 财。 sana dia memboroskan harta bendanya. 当他的钱财用完的时候， Ketika harta uangnya sudah habis, 他就受苦。 dia pun menderita. 他去看守猪， Dia terpaksa harus menjaga babi-babi. 他肚子饿， Dan pada saat itu dia lapar, 但是没有东西吃， tapi tidak memperoleh makanan. 他愿意，他甚至要吃这个猪的食物。 Dan terpaksa dia harus memakan makanan babi. 所以我们看这个罪的危险性 Oleh，sebab itu mari kita melihat bahaya dosa. 它不单单破坏我们人之间的关系， Bukan hanya dosa menghancurkan relasi dengan sesama kita. 因着罪恶，这个小孩子跟他的父亲、跟他的家人的关系已经被破坏了。 Sang bungsu ini melalui dosa yang dia perbuat menghancurkan relasi dengan bapak dan anggota keluarganya. 也是破坏这个浪子的生活， Dan juga anak terhilang ini dihancurkan kehidupan diri 最后也 sendirinya. 是破坏这个浪子的自尊 Dan 心。 juga terakhir menghancurkan harga diri daripada sang anak yang terhilang ini. 主耶稣说， Tuhan Yesus berkata, 当他没有钱的时候， ketika dia tidak ada uang, 当他痛苦的时候， ketika dia menderita, 人家就叫他去看守这个猪群。 orang-orang meminta dia pergi bekerja menjaga babi-babi dan tinggal di dalam kandang babi. 对于犹太人来说， Bagi bangsa Yahudi, 猪是不洁净的动物， babi adalah binatang yang haram. 在看守猪就是一个卑微的工作。 Dan menjaga babi adalah sebuah pekerjaan yang haram dan harga dirinya tidak ada. 他住在猪圈里面， Dia tinggal di dalam kandang babi 所以他的自尊已经降低，比猪更惨。 dan dia di saat itu merendahkan harga dirinya bagai lebih parah dari babi. 猪有东西吃， Babi diberi makanan oleh tuannya. 他没有东西吃， Si anak bungsu tidak mendapat makanan. 所以我们看罪是很危险。 Oleh sebab itu kita melihat betapa bahayanya dosa. 当一个人活在罪恶里面， Ketika seseorang hidup di dalam dosa, 罪不单单破坏他的生活， bukan hanya dosa menghancurkan diri sendirinya, 也是会破坏他的自尊心， dan juga bisa menghancurkan harga dirinya. 使他不能够荣耀上帝的 Oleh 名。 sebab itu dengan itu dia tidak bisa lagi memuliakan nama Tuhan. 上帝拯救我们， Tuhan menyelamatkan kita. 其实上帝的目的是我们在生活里面能够荣耀上帝的名。 Tujuan Allah menyelamatkan kita adalah di dalam kehidupan kita bisa memuliakan nama Dia. 但是很多时候我们就回到我们的旧的罪恶里面， Tapi betapa seringnya kita kembali lagi ke dalam kubangan dosa yang lama. 我们就不能活在一个荣耀上帝的名的 Dengan 生活。 demikian kita tidak bisa lagi menghidupi kemuliaan Allah. 用今天的圣经的话语来说， Melalui pembacaan yang hari ini, 上帝从我们从猪圈里面拯救出来， Tuhan sudah menyelamatkan kita untuk keluar dari kandang babi, 进到他充满着慈爱的怀抱里。 masuk ke dalam pangkuan Allah yang penuh dengan kasih anugerah. 但是我们被拯救以后， Tapi begitu setelah kita diselamatkan, 我们很多时候又回去我们的猪圈那边， betapa sering kita kembali lagi kepada kandang babi kita. 再回到猪圈里面，我们再犯罪。
Dan ketika kita kembali ke kandang babi kita kembali berdosa. 当我们在犯罪的时候，我 Dan 们就不 ketika 能， kita berdosa, 我们就不能荣耀上帝 kita 的 tidak 名， mungkin bisa memuliakan 我 Tuhan. 们不能够成为多人的祝福。 Dan tidak bisa lagi menjadi berkat bagi banyak orang. 这个是第一段的内容。 Inilah inti sari daripada bagian pertama. 第二段的内容就是这个浪子的转折点。 Yang bagian kedua intinya adalah si anak terhilang, anak bungsu ini melakukan sebuah titik balik. 就是他悔改， Dia mengambil sebuah langkah titik balik, artinya dia bertobat. 他回到他父亲的 Dia 家。 kembali ke rumah 我 bapaknya. 们看有3个原因使他悔改。 Kita melihat ada 3 alasan kenapa anak bungsu ini bertobat. 第一，他醒悟过来，他知道自认他的身份； Pertama, dia sadar akan statusnya. 第二，他自认他的情况； Dan yang kedua, dia sadar akan kondisinya. 第三，他有一个胆量离开他的痛苦。 Dan ketiga, dia mengambil sebuah keberanian untuk meninggalkan penderitaannya. 他有力量离开他的痛苦，回到他父亲的家。 Mempunyai kekuatan dan keberanian untuk kembali ke rumah bapaknya. 我看他这3个因素呢，也是能够应用在我们日常的生活里 Saya 面。 melihat 3 faktor ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. 很多时候，我们知道我们是罪人， Sering kita merasa kita adalah orang berdosa. 我们也是为着我们的罪受到痛苦。 Dan kita juga karena dosa-dosa yang kita perbuat, kita menjadi menderita. 但是很多时候，我们没有胆量离开我们的罪恶 Tapi，betapa seringnya kita tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan dosa-dosa kita. 我们没有决心要离开我们的罪恶， Kita tidak bertekad untuk mau meninggalkan dosa kita. 所以我们就不能够有彻底的一个悔改。 Dan kita tidak bisa bertobat oleh karena itu. 我们看这个浪子的故事， Kita melihat anak yang terhilang ini. 在他痛苦当中 Di，dalam penderitaan dia, 他回想到他自己的身份， dia mengingat betapa status dia sebelumnya. 他知道他父亲是一个富有的父亲。 Betapa baik statusnya karena bapaknya adalah seorang yang kaya raya. 17节告诉我们， Ayat 17 mengatakan, 在他父亲的家粮食有余， di ayat 17 dikatakan di rumah bapaknya banyak makanan. 但是他这边要饿死了。 Tapi di sini di kandang babi dia harus mati kelaparan. 他也是知道他的情况， Dan dia mengetahui kondisinya. 他知道他不应该在这个猪圈里面， Dia tahu seharusnya dia tidak berada di dalam kandang babi ini. 他应该在他父亲舒服的家里面。 Seharusnya dia berada di dalam rumah bapaknya yang nyaman. 所以，亲爱的弟兄姐 Oleh 妹 sebab 们 itu，saudara-saudari terkasih, 到这里我们学习一个很重要的功课。 di sini kita belajar satu pengajaran yang penting. 我们成为基督徒， Sebagai orang Kristen, 我们成为上帝的儿女， sebagai anak Tuhan, 我们要时常记得我们在上帝里面的身份。 kita harus tahu status kita di dalam Tuhan. 我们是上帝的儿女， Kita adalah anak-anak 我 Tuhan. 们是基督徒， Kita adalah orang Kristen. 我们是用重价很贵的价钱买过来的。 Kita adalah orang-orang yang telah dibeli dengan sangat mahal. 我们是从我们的罪恶里面拯救出来， Kita adalah manusia, orang-orang yang sudah diselamatkan dari dalam dosa. 就是用今天的这个讲到的这个话语来讲，我们是从我们的猪圈里面拯救出来。 Dalam konteks pembahasan hari ini, kita semuanya sudah diselamatkan dari kandang-kandang babi dosa 我 kita. 们不要回到我们的猪圈里面再去犯罪， Janganlah kita kembali ke kandang-kandang babi kita untuk berbuat dosa kembali. 我们要过着一个圣洁的生 Kita 活， harus menghidupi sebuah kehidupan yang kudus. 要离开我们罪旧的生活， Kita harus meninggalkan dosa, kehidupan kita yang penuh dengan kehidupan yang penuh dengan dosa. 过着一个容身一人的生活。 Adalah masuk ke dalam sebuah dosa yang menjadi berkat bagi banyak orang. 因此，弟兄姐妹们， Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari 虽然我 terkasih, 们信了耶稣基督， walaupun kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, 我们是自由的人， kita adalah orang merdeka. 上帝使我们释放， Kita boleh melakukan apa saja. 但是我们要好好使用我们的自由， Tapi marilah kita pergunakan kebebasan kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya. 不要把我们自己带回我们的猪圈里面， Janganlah membawa diri kita kembali ke kandang babi kita. 羞辱上帝的名。 Mempermalukan nama Tuhan. 我们要离开我们的猪 Mari 圈， kita meninggalkan dosa kandang babi kita. 进到我们父亲舒服的家里， Kembali ke rumah Bapa yang nyaman 享 dan 受上帝的恩典。 menikmati anugerah kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Bapak 妹 Ibu 们， Saudara-saudari terkasih, 成为上帝的儿女， menjadi anak Allah, 我们要记得 kita harus ingat. 我们的思想要把真理放进我们的思想里 Kita 面。 harus ingat bahwa
pikiran-pikiran kita harus diisi dengan kebenaran Tuhan. 用真理来充满我们的思想。 Dengan kebenaran Tuhan memenuhi 我 pikiran-pikiran 们要 kita. 使用我们的心来爱上帝、爱多人， Mengasihi Allah dan sesama 不要用我们 dengan hati kita. 不要用我们的心来恨别人。 Jangan memakai hati kita untuk membenci kepada orang 我 lain. 们要用我们的身体来荣耀上帝的名， Mari pakai anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. 成为多人的祝福。 Menjadi berkat bagi sesama. 我们用我们的嘴巴来讲造就人的话， Marilah kita pergunakan mulut kita menjadi mulut yang memajukan, yang membangun orang lain. 我们用我们的嘴巴来传福音， Mari pakai mulut kita mengabarkan Injil. 不要用我们的嘴巴来破坏别人， Janganlah kita memakai mulut kita untuk menyalahkan orang lain 还是使别人跌倒。 atau menjatuhkan orang lain. 所以我们要认识我们的身份。 Oleh sebab itu, mari kita harus mengenal status diri kita. 弟兄姐妹，我记得我还在新加坡侍奉的时候， Bapak Ibu, saya ingat ketika saya masih melayani di Singapura 有一次去探访一个会友， dan satu hari saya melakukan besuk melawat seorang jemaat 刚好他的孩子在家， dan kebetulan anak daripada keluarga ini ada di 他的 rumah 孩子是读小学， dan anak ini masih duduk di bangku sekolah dasar. 他就对我们讲一个故事。 Anak ini pun bercerita kepada kami. 他说他在新加坡，在学院，在学校里面被选为英文讲 prefect，就是学长。 Dia menceritakan bahwa di sekolahnya, di dalam sekolah dia dipilih menjadi seorang prefect, yaitu seorang prefect, seorang yang menjadi teladan. 我问他 prefect 的这个责任是什么？ Apakah status kamu sebagai prefect? 他说他不是班长， Sebenarnya saya bukan ketua kelas. 他是在这个学生当中的领袖。 Dia adalah pemimpin di antara murid-murid yang lain. 他说一个 prefect 要有好的榜样， Seorang prefect harus memiliki teladan yang baik 在行为里面有好榜样 di，dalam kelakuannya, 语言有榜样 di，dalam tutur katanya, 还有学习的这个成绩也是有好的 dan 榜 juga 样 di。dalam pelajaran dia harus memiliki teladan yang baik. 他有的时候也是代表学院、学校去外面代表学校 Dan。dia juga menjadi wakil dari sekolah untuk keluar ketika ada acara-acara lain. 后来他对我说 Dan dia berkata kepada saya,：“ 牧师要成为一个 prefect 不容易， Musa menjadi seorang prefect itu tidak gampang. 不容易被选成为一个 prefect。 Apalagi mau dipilih menjadi seorang prefect itu pun tidak gampang. 所以有点所谓的骄傲还是自豪。 Dan di situ dia merasa sangat bangga. 不单单他自己觉得有自豪的感觉， Bukan hanya si murid ini merasa bangga, 我看到他的父母亲也是有一个自豪的感 saya 觉。 melihat bahwa kedua orang tuanya juga memiliki rasa bangga yang besar. 当我想到这个故事的时 Ketika 候， saya memikir kembali cerita tersebut. 假如一个学生、一个家庭，他的家人被选为 prefect， Kalau sebuah keluarga ataupun anggota keluarganya dipilih menjadi seorang prefect, 他们觉得很骄傲、很有自豪。 merasa enak dan merasa bangga sekali. 我们成为上帝的儿女， Kita menjadi anak-anak Tuhan. 我们是否觉得我成为上帝的儿女，我成为基督徒，有一个自豪的感觉？ Apakah saya sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang Kristen memiliki rasa bangga yang sama juga? 我为着我的身份成为上帝的儿女，成为基督徒，我觉得很自豪的感觉。 Apakah kita merasa sangat bangga ketika kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan di dalam hidup kita? 所以我们要时常确认我们的身份， Oleh sebab itu kita harus sering-sering mengingat bahwa sadar akan status hidup kita. 使我们过着一个容身一人的生活。 Sehingga kita bisa menjalani hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. 很多时候，我觉得我们成为基督徒， Seringkali saya merasa bahwa kita sebagai orang Kristen 我们要有一个所谓的属灵的自尊心。 sebenarnya seharusnya kita memiliki sebuah harga diri rohani. 什么是叫做属灵的自尊心？ Apa itu harga diri gengsi rohani? 就是我知道我的身份是什么， Saya tahu status saya siapa.
因为我的身份，我不应该做这一些的东西。 Karena status saya seharusnya saya tidak melakukan hal-hal yang demikian. 就是好像这个浪子一样， Seperti sang anak bungsu yang terhilang ini. 当他知道他的身份的时候， Ketika dia tahu sadar akan status dia, 他不应该住在这个猪圈里面， seharusnya saya tidak tinggal di dalam kandang babi. 他应该住在他父亲的家里面。 Tetapi seharusnya saya tinggal di rumah Bapa yang nyaman. 我们成为上帝的儿女， Sebagai anak-anak Tuhan, 我们也不应该住在犯罪的地方里面。 seharusnya kita tidak pantas hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. 我们从罪恶里面被拯救出来， Dari dosa kita sudah diselamatkan 透过耶稣基督昂贵的宝血， melalui darah Yesus yang mulia itu. 我们不要把我们自己带回这个猪圈里面， Janganlah kita membawa diri kita kembali kepada kandang babi kita. 我们要回到上帝的怀抱里。 Kita harus kembali ke pangkuan Allah. 所以，亲爱的弟兄 Oleh 姐 sebab 妹 itu 们， Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 当这个浪子醒悟过来的时候， saat anak terhilang, anak bungsu ini dia sadar, 他就起来， dia bangkit, 离开他的猪圈， meninggalkan kandang babinya, 回到他父亲的家， kembali ke rumah bapaknya, 享受他父亲的恩典。 menikmati anugerah kasih dari bapaknya. 所以第3段就是讲到他回到他父亲的家的时 Bagian 候， ketiga menceritakan dia kembali ke rumah bapaknya. 里面的内容就是讲到上帝的恩典比我们的罪更大。 Intinya adalah anugerah Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. 这个小孩子犯了很大的罪， Anak ini sudah melakukan perbuatan dosa yang besar. 但是他父亲的恩典比他孩子的罪更大。 Tapi anugerah dari bapaknya lebih besar daripada dosa yang dia buat. 他父亲愿意赦免他。 Bapak ingin mengampuni dia. 在20节我们看到， Di ayat 20 kita melihat 他父亲跑去迎接他的孩子。 sang ayah berlari menjemput anaknya. 当我们看这个圣经当时的背景的时候， Kalau kita mengamati latar belakang daripada ayat ini, 一个犹太人， seorang Yahudi, 尤其就是有年纪的人， terutama yang sudah berlanjut usia, 在这个什么社会里面有好地位的人， yang orang terhormat di dalam masyarakat, 从来不在多人的面前跑。 tidak pernah akan berlari di hadapan orang banyak. 但是这个父亲， Tapi bapak ini, 因为他的心充满着对孩子的慈爱， hatinya penuh dengan kasih kepada anaknya. 他愿意放下自尊心， Dia menanggalkan harga dirinya. 他愿意跑去迎接他的孩子。 Dia rela berlari untuk pergi menjemput anaknya kembali. 他的恩典，他的慈爱比他的孩子的罪更大， Anugerah dari bapak ini lebih besar daripada dosa yang dibuat oleh anaknya. 所以他赦免他孩子， Dia mengampuni anaknya 他也是恢复他的身份。 dan sekaligus memulihkan status 圣 anaknya. 经说，他给孩子穿上袍子， Di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, dia memakaikan jubah untuk anaknya, 戴上戒指， memberikan cincin kepada 还 anaknya, 有穿上鞋子。 dan memakaikan sepatu untuk anaknya. 其实这个孩子要求他成为家人的雇工， Sebenarnya anak ini hanya ingin kembali ke bapaknya, meminta dirinya dijadikan orang upahan 但 saja. 是他的父亲接纳他成为孩子。 Tapi bapaknya menerimanya, malah memulihkan status sebagai anak. 讲到袍子、戒指、鞋子， Berbicara jubah, cincin, dan sepatu, 这个是一个，就是讲到孩子的这个身份， ini menggambarkan status dari seorang anak. 象征孩子的身份。 Status si anak. 因为雇工不穿鞋子， Karena orang upahan tidak memakai sepatu. 雇工也是不穿袍子。 Orang upahan tidak memakai jubah. 当他穿上袍子的时候， Ketika dipakaikan jubah 当他戴上戒指的时 dan 候， dipakaikan cincin, 他就成为他父亲的孩子。 dia kembali dipulihkan status menjadi anak bapaknya. 这象征上帝接纳我们的悔改。 Ini bagaikan Allah menerima kembali pertobatan dosa 每 kita. 次当我们犯罪的时候， Ketika setiap kali kita kembali bertobat, 当我们愿意离开我们的罪恶， ketika kita rela meninggalkan dosa kita, 回到上帝的面前， kembali ke hadapan Bapa, 上帝的恩典是比我们的罪更大， anugerah Allah lebih besar daripada dosa kita. 使我们回到他的怀抱里面， Dan ketika waktu kita kembali kepada pangkuan 我们 Bapa, 就得到释放。 kita memperoleh pelepasan. 有一个神学家叫做 Thomas Watson 这么说，
Thomas Watson pernah berkata demikian. 悔改有几个因素， Ada beberapa unsur pertobatan. 第一个就是承认我们的罪恶， Pertama, kita harus mengakui dosa kita. 单单承认不够， Hanya mengakui tidak cukup. 也是为着我们的罪恶伤心难过。 Tapi kita harus karena dosa kita itu kita berduka hati. 为什么我们伤心难过？ Kenapa kita berduka? 不是因为我们的罪给别人发现到， Bukan karena perbuatan dosa diketahui orang lain. 也不是因为我们怕得到上帝的刑 Dan 罚， bukan juga karena kita takut menerima penghukuman dari Tuhan. 但是好像上个礼拜 Alex 牧师所讲的， Seperti yang dikatakan pendeta Alex di khotbahkan minggu lalu. 当我们犯罪的时候， Ketika kita berdosa, 我们已经伤害上帝的心， kita saat itu sudah melukai hati 因 Tuhan. 为我们伤害了上帝的心， Karena kita melukai hati Tuhan, 我们心就伤心难过。 oleh sebab itu hati kita menjadi berduka. 后来我们恨恶罪恶， Setelah itu kita harus membenci dosa kita 我们离开罪恶。 dan meninggalkan dosa kita. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara-saudari 我 terkasih, 再次说， sekali lagi saya katakan, 当我们犯罪， ketika kita berdosa, 我们还是罪人的时候， ketika kita masih menjadi orang berdosa, 我们就是好像住在猪圈里面的人。 kita bagaikan orang yang masih tinggal di dalam kandang babi. 耶稣基督拯救我们， Tuhan Yesus menyelamatkan kita, 从猪圈里面拯救出来， menyelamatkan kita dari kandang babi, 把我们带去上帝怀抱永远慈爱的家。 kembali ke pangkuan Dia, ke rumah Dia yang penuh dengan kebaikan dan anugerah. 我们不要回到我们的猪圈， Janganlah kita kembali kepada kandang babi kita. 我们要活着一个容身一人的生活。 Mari kita hidup sebuah hidup yang memberkati banyak orang. 所以这个故事的结束是什么？ Apakah akhir dari cerita ini? 这个小孩子浪子回到他父亲的家， Anak ini kembali ke rumah bapaknya, 在那边享受他父亲的恩典。 menikmati anugerah bapaknya. 这个教导我们一个真理： Ini memberikan sebuah pelajaran kebenaran kepada 我 kita. 们活在上帝的恩典、上帝的慈爱里面，是远远的好过我们活在罪恶里面。 Bahwa hidup di dalam kasih dan anugerah Allah itu jauh lebih indah dan baik daripada hidup di dalam dosa. 我们应该离开我们的罪恶。 Kita harus meninggalkan dosa kita. 弟兄姐妹们，这个是今天是大斋节第5个礼拜。 Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini adalah kita sudah memasuki land kelima. 当我们预备心要纪念耶稣基督的痛苦的时候， Ketika kita mempersiapkan hati kita untuk memperingati hari kesengsaraan Tuhan, 上帝的恩典再次呼召我们， anugerah Tuhan sekali lagi memanggil kita, 提醒我们 mengingatkan kita. 要接近我们的心思意念， Kita harus mendekatkan hati, pikiran, dan jiwa kita. 我们要离开我们的罪恶， Kita harus menguduskan hati, jiwa, pikiran kita dan meninggalkan dosa kita, 使我们过着一个容身一人的生活。 agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama. 就是好像我的刚才的经验一样， Dan seperti kesaksian tadi saya, 假如我仍然还是活在心里苦毒的情况里面， seandainya hari ini saya masih hidup tinggal di dalam kepahitan diri saya, 我当然不能好像今天这样侍奉， saya tentu tidak bisa melayani seperti hari ini. 可能我越来越糟糕， Semakin hari semakin parah. 我与别人的关系越来越被破坏， Hubungan sesama dengan orang lain semakin terpuruk. 我越来越伤害更多的人。 Saya semakin banyak melukai orang. 但是感谢上 Tapi 帝， puji Tuhan, 当我愿意离开我的猪圈的时候， ketika saya rela meninggalkan kandang babi saya, 我就进到上帝的怀抱里， saya kembali ke pangkuan Bapa. 过着一个上帝恩典里面的生活。 Hidup di dalam kasih anugerah Allah. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 请问你今天有什么罪恶，有什么重担？ hari ini permisi tanya, apakah dosamu, apakah pergumulanmu? 换一句话来讲，什么是你今天的猪圈？ Dengan kata lain, apakah kandang babi kamu? 可能是你心中的苦毒， Mungkin kepahitan di dalam hatimu, 心里的仇恨、 dendam dalam hatimu, 愤怒， kemarahan, 不愿意赦免。 tidak mau mengampuni. 假如你还活在这个情况里面， Seandainya hari ini engkau masih hidup dalam kondisi demikian, 就
得不到上帝的平安。 engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari 我 Tuhan. 们要靠着上帝的恩典， Hanya melalui kasih anugerah Tuhan 放弃这个罪恶， melepaskan dosa ini. 还是你过着一个不圣洁的生活， Atau apakah engkau sedang menghidupi hidup yang tidak kudus 在性行为里面 di 不 dalam 圣洁， kehidupan seksualitasmu, 还是关系里面、 di dalam hubunganmu, 工作里面、 pekerjaanmu, 金钱里面， keuanganmu, 这个是使我们没有得不到平安的原因。 menjadi alasan kita tidak memperoleh kebahagiaan dari 这 Tuhan. 个是我们的主权， Inilah kandang babi kita. 不要回到我们的主权， Jangan kembali ke kandang babi kita. 要去到进到上帝的恩典里 Mari 面。 kita kembali ke pangkuan Allah, 还 anugerah 是 Allah. 有一些人今天活在一个心里灰心难过， Atau ada penderitaan, kesedihan di dalam hidupmu. 有一些人他面对难题， Banyak penderitaan, kesusahan yang mereka jumpai. 他向上帝祷告， Dan berdoa kepada Tuhan. 上帝没有答应他的要求， Dan dia merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa dia. 他就灰心， Dia pun menjadi kecewa. 他对上帝灰心。 Dia menjadi kecewa kepada Tuhan. 假如你今天灰心绝望， Kalau hari ini engkau kecewa dan tawar hati, 但愿上帝的恩典临到你， kiranya anugerah Allah tinggal di dalam dirimu. 这不是上帝的旨意， Itu bukan kehendak Allah. 上帝要你起来， Tuhan mau engkau bangkit 进到他的恩典里面， kembali ke pangkuan ke dalam dirinya. 他能够帮助你我。 Dia akan menolong engkau. 最后，弟兄姐妹们， Yang terakhir Bapak Ibu 我 Saudara-saudari, 用2个图画来形容我们世人在世界上生活的情况。 saya akan memakai dua gambar ini untuk mengilustrasikan kehidupan manusia di dalam dunia ini. 第一是猪圈， Yang pertama adalah kandang babi. 象征我们在罪恶里面的生活； Bagaikan kita kehidupan di dalam dosa. 第二是父亲充满着爱心的家， Dan kedua adalah rumah Bapa yang penuh dengan kasih. 这个象征上帝的恩典。 Ini melambangkan anugerah Tuhan. 什么叫做悔改？ Apa artinya bertobat? 悔改就是愿意离开猪圈，进到上帝的充满着恩典的家。 Bertobat artinya meninggalkan kandang babi kita, kembali ke rumah Bapa yang penuh dengan kasih anugerah. 但愿当我们过着这个礼拜的时候， Ketika kita menghidupi minggu yang akan datang 我 ini, 们一直思想， kita terus-menerus merenungkan 什么使我不能享受上帝的恩典？ apakah yang menjadi penyebab saya tidak bisa menikmati kebahagiaan Tuhan. 我要活在上帝充满着爱心恩典的家里面。 Saya ingin hidup di dalam rumah Tuhan yang penuh dengan kasih anugerah kebahagiaan. 我要好好的读经祷告， Saya mau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, 我要好好的过着敬拜的生活， berdoa dan beribadah, mempunyai kehidupan yang baik. 我要好好的成为一个这个工作里面在做工，好好的做工。 Saya mau menjadi orang yang baik di dalam pekerjaan saya. 我要过着一个容身一人的生活。 Saya mau hidup di dalam kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu 我 Saudara-saudari 们感谢 terkasih, 上帝， kita bersyukur kepada Tuhan. 主耶稣基督为我们钉死十字架， Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi kita, 拯救我们。 menyelamatkan kita. 上帝拯救我们的目的是什么？ Tujuannya adalah 使我们能够荣耀他的名， agar kita boleh memuliakan namanya, 使我们能够成为多人的祝福。 agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama 我 banyak 们 orang. 不要回到我们的旧的罪恶里面。 Janganlah kita kembali ke dalam kehidupan dosa kita. 上帝祝福我们， Tuhan memberkati kita semua. 我们低头祷 Mari 告。 kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sekali lagi mengingatkan kita melalui firman-Mu pada siang hari ini, bahwa hanya dengan bertobat, hanya kembali kepada Engkau Tuhan, kami boleh menjalani sebuah kehidupan yang memuliakan Engkau dan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan firman ini sekali lagi mengingatkan kami, bahkan menegur kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.阿门。